Baik, tuan-tuan yang saya hormati, waktu saya belajar dulu, saya ingat lagi, saya mula-mula masuk sekolah Arab. Lepas sekolah Arab, saya masuk tahfiz. Umur saya, bila masuk tahfiz, umur saya 19 tahun. 18 tahun, 19 tahun, baru nak hafal Quran. 2 minggu saya masuk tahfiz, saya demam. Demam, tak boleh bangun, berselimut, menggigil. Ustaz saya yang duk tasmik Al-Quran tu, dia mari melawat 2-3 orang yang demam ni. Kenapa ni? Demam. Demam Ustaz. Demam lah. Engkau orang banyak dosa. Al-Quran tu cahaya, masuk dalam tempat banyak dosa tu, yang belaga tu demam tu. Astagfirullahalazim. Ganasnya ustaz tuan-tuan. Engkau orang banyak dosa, dah tua-tua bangka baru nak hafal Quran. Baik. Bangun. Bangun. Buang selimut. Bangun, buang selimut. Pergi baca Quran. Yang kita ni nak cakap menggigil duk panas. Pergi baca Quran. Pergi ambil wuduk. Kita pun ambil wuduk, baca Quran. Sejam lepas duk baca Quran atas katil tu, dia mari balik. Engkau orang tahu tak kenapa ana suruh enter semua ni baca Quran? Sebab dia kata Al-Quran ni ubat. Engkau orang tu sakit, ubat dia baca Quran. Bukan suruh tidur. Bila engkau orang baca Quran, itulah ubat. Sebab tu tuan-tuan, lepas-lepas tu bila sakit saja, ubat saya ialah Quran. Dia ubat tuan-tuan. Jom hari ni kalau kita sakit, kalau kita tak sihat, cuba berdamping dengan Quran. Ini bila sakit, bila tak sihat, berdamping dengan Facebook, dengan TikTok. Demam, doakan. Kemudian baca komen, cepat sembuh, semoga sihat, semoga cepat recovery, cepat sihat. Ini pun nak tulis dalam Facebook ke? Ada pula komen macam tu. Kita balas balik, kau suka aku lah Facebook aku. Bergaduh pula tuan-tuan. Cuba baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bila saya faham macam itu tuan-tuan, rupanya Al-Quran tu ubat. Cuba tengok anak-anak yang degil, berapa ramai yang baca Quran. Suami yang jahat, berapa ramai yang baca Quran. Isteri yang nusyus, baca tak Quran? Jawapan dia tak baca. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, saya dulu kursus Iqra di Selayang, di Taman Nakhoda, Kampung Nakhoda, Kampung Laksamana tu, ada situ tempat saya kursus tahun 1994. Kursus apa Ustaz? Kursus Iqra. Masa itu kementerian belum ajar Iqra, masa tu orang belum kenal Iqra, masa tu orang tak tahu lagi Iqra tu apa. Jadi saya pergi ambil kursus pada orang yang dapat sanad daripada Ustaz As'ad Humam yang tulis buku Iqra. Bila saya pergi kursus, faham betul-betul ni dia kaedah baru. Ta. Dulu alif di atas, alif di bawah, i, alif depan, u, i, u. Nak sebut a, i, u tu lambat. Sekarang tak payah. I, u. Ta. Betul tuan-tuan, bila saya mengajar 3 bulan, orang sudah pandai baca Quran kalau kena gaya yang betul. Tapi kenapa hari ini guna kaedah Iqra 6 bulan tak boleh baca Quran, setahun belum boleh baca Quran? Sebab kadang-kadang yang mengajar itu tak faham kaedah, teknik, metod untuk mengajar dia. Dia tuan-tuan mengajar Iqra, saya ajar sikit je tuan-tuan.
Dia tak boleh baca panjang, dia kena baca putus. A ba ba ta a ka ta ba. Dia macam tu. Dia bukan boleh ba ka ta ba fa'ala ta masuk buku 4 ta balik terus tak ada datang dah kelas tak. Dia tak boleh baca macam tu Kak Som, walaupun Kak Som dah pandai. Kalau ada alif fa ala ka taba ha syara, dia bukan boleh fa ala ha syara ka taba, tak mau. Saya ambil sanad tu tuan-tuan sampai saya belajar. Yang di bawah ni baca macam mana, yang biru baca macam mana, yang tebal baca macam mana. Bila baca tu tuan-tuan, kaedah dia memang senang tuan-tuan. Antara 3 sampai 4 bulan yang tak pandai baca Quran boleh baca Quran. Sampai saya berhenti mahad tahfiz, saya mengajar tahfiz, saya berhenti, saya mengajar Iqra'. Masa itu ada 1000 orang pelajar saya di Ipoh. 1000 orang tuan-tuan yang belajar dengan saya di seluruh jabatan, di pejabat kerajaan di Bandaraya Ipoh. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita baca Quran, Allah belajar tuan-tuan seronok. Tapi kenapa tidak seronok? Sebab kadang-kadang kita tak faham makna. 2, kita baca tak sampai dalam hati. 3, kita baca tak sampai tadabbur. Okey ustaz. Ustaz mula mengajar baca Quran umur berapa? Saya mula mengajar orang baca Quran umur saya 10 tahun. Saya mengajar orang baca Quran di Felda. Orang datang rumah saya, pagi ada, petang ada, malam. Daripada anak peneroka sampai peneroka. Sebab tu orang yang mengajar Quran, dia tak hafal Quran, tapi dia boleh dengar bacaan Quran tu salah. Yang ni salah, yang tu salah. Sebab tiap-tiap hari. Dan saya pernah jumpa tuan-tuan dengan satu mayat yang dibongkar kuburnya untuk dibuat jalan. Untuk dibuat jalan. Bila dibongkar mayat dia masih utuh. Mayat ustazah masih kukuh, elok, tak reput. 25 tahun mati. Amalan dia apa? Mengajar orang baca Quran. Dan baru ni saya ceramah di Pulau Pinang, Tuan Qadhi tu dia tunjuk dekat saya 2 kubur yang di Pulau Pinang yang diorang bongkar baru ni buat pemindahan tempat. Kubur tu dah mati berpuluh-puluh tahun penghuni dia, tapi ustaz cuba tengok gambar dia. Kain tak reput, kafan tak reput, muka tak reput, mayat duk elok lagi ustaz. Allah. Panggil anak dia, panggil keluarga dia, ni saksi. Menangis habis cucu cicit tuan-tuan. Tanya dekat dia orang, apa amalan dia? Mak kami, opah kami dulu mengajar Al-Quran.